Hai semua, salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan saya sekalian. Nama saya Fiona Nur Anak Jerry, bernama metrik P115386 dengan mengambil Doktor Falsafah di dalam pendidikan prasekolah. Jadi hari ini saya akan membincangkan mengenai paradigma-paradigma yang digunakan di dalam kaedah penyelidikan. Jom! Sesebuah kaedah penyelidikan adalah andaian asas ataupun paradigma dan ia juga adalah penting untuk kita menentukan, untuk kita sebagai penyelidik, untuk kita menentukan kaedah-kaedah yang kita pilih dengan menjalankan pendidikan yang kita akan buat. Seperti yang kita tahu, kita ada dua kaedah pendidikan yang utama, iaitu yang pertama sekali adalah kaedah pendidikan kuantitatif dan yang kedua adalah kaedah penyelidikan kualitatif. Itu kita juga turut tahu mengenai kaedah yang sering mendapat tempat, iaitu kaedah penyelidikan mixed method, iaitu di dalam satu penyelidikan ia digunakan di dalam persoalan kajian. Mungkin persoalan kajian satu dia menggunakan kaedah pendidikan kualitatif dan juga pada persoalan kajian yang kedua dia menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif. Jadi ia dinamakan kaedah penyelidikan mixed method. Apakah maksud definisi paradigma? Definisi paradigma ini tadi adalah satu kajian, satu isu yang berlaku di keliling kita, tidak kisah daripada segi aspek latar belakang dan juga aspek yang berbeza. Paradigma juga akan membantu kita mengorganisasikan cara pemikiran penyelidik, kepercayaan, amalan yang kita harus amalkan ketika kita melakukan satu penyelidikan pada masa yang akan datang nanti. Saya akan membincangkan tentang 4 paradigma penyelidikan, iaitu positivism, interpretivism, pragmatism dan juga critical theories. Positivism ni tadi dari segi ontologinya adalah what is reality. Jadi apakah itu kenyataan? So dari segi positivism ni tadi kita hanya mampu meramal reality dan dari segi saintifik dan juga memahami. Dia menggunakan cara-cara yang saintifik untuk memahami dunia-dunia luar. Untuk interpretivism, ia juga menganalisis sesuatu isu secara mendalam untuk mengetahui sesuatu perkara. Maksudnya di sini penyelidik merasai sesuatu pengalaman tersebut untuk melakukan penyelidikan. Jadi saya akan beri contoh bagi positivism dan juga interpretivism ni tadi. Untuk positivism, Ali dan Abu berada tengah memancing. Jadi Ali ni tadi adalah dia mengamalkan kaedah pendidikan positivism. Okey. Jadi dia hanya berada di tebing sungai sahaja. Dia tidak masuk ke dalam sungai. Jadi dia hanya berada di tebing sungai dan dia hanya menilai dan dia hanya meramal apakah jenis-jenis ikan yang ada di dalam sungai tersebut. Jadi melainkan dengan Abu ni tadi. Abu mengamalkan interpretivism. Kaedah pendidikan interpretivism ni tadi. Jadi Abu masuk ke dalam sungai, berenang di dalam sungai dan juga mengetahui apakah jenis-jenis ikan yang ada di dalam sungai tersebut dan juga dia dapat merasai pengalaman tersebut masuk ke dalam sungai. Jadi itu adalah contoh-contohlah beza di antara positivism dan juga interpretivism untuk what is reality. Okay. Jadi untuk pragmatism pula, mencari kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi dia constantly interpreted. Okay. Untuk critical theories, melihat isu dari pelbagai aspek critical theories. Jadi dia akan tengok teori-teoris yang digunakan. Jadi dia akan tengoklah setiap isu itu dalam pelbagai aspek. Okay. Untuk epistemology, how can I know reality? Macam mana saya nak tahu kenyataan tersebut? Macam mana saya nak mengetahui kenyataan tersebut? Okay. Knowledge can be measured. Dia boleh diukur, dia boleh dilihat. Untuk positivism ni tadi. Untuk interpretivism, dia dibentuk oleh pembentukan sosial. Jadi reality needs to be interpreted. Dia more kepada society yang membentuk individual tersebut. Dan juga reality perlu ditafsir secara subjektif.
Okay. Untuk pragmatism pula, examine using best tool. Jadi realiti ni boleh dibentuk dengan pelbagai reka bentuk yang sesuai. Okay. Untuk critical issue, realiti wujud secara sosial dan juga wujud secara dalam masyarakat. Okay. Okay. Untuk metodologi iaitu reka bentuk, untuk positivism dia menggunakan kuantitatif. Okay. Dari segi penyelidik akan menggunakan dari segi soal selidik, eksperimen ataupun ujian yang akan diberikan kepada responden untuk membuat kajian. Untuk interpretivism iaitu kualitatif, dia menggunakan kaedah secara temu bual, kajian kes, analisis dokumen ataupun pemerhatian. Okay. Untuk pragmatism pula, dia menggunakan developmental research iaitu DDR ataupun kajian tindakan. Untuk critical theories pula dia menggunakan analisis sejarah dan juga temu bual kualitatif. Okay. Untuk data-data, perbezaan data di antara empat ini tadi adalah untuk positivism dia adalah lebih kepada kuantitatif iaitu nombor, berkenaan dengan nombor, dan untuk interpretivism dia lebih kepada kualitatif iaitu pembentukan ayat-ayat. Untuk pragmatism dia ada menggunakan mixed method iaitu kedua-dua kaedah pendidikan tersebut iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Okay, untuk critical theories pula, untuk pragmatism, untuk data pragmatism ni dia menggunakan mixed method iaitu dengan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk critical theories dia menggunakan lebih kepada kualitatif lah. Okey, untuk perbezaan antara penyelidikan induktif dan juga deduktif, ia berpunca daripada pendekatan ataupun fokus kepada penyelidik tersebut. Okay, dalam semua bidang ilmu yang memainkan peranan penting kerana yang bolehkan ahli akademik untuk memperluaskan pengetahuan teori mereka tentang disiplin dan juga mengesahkan teori-teori yang sedia ada yang selalu dipakai oleh penyelidik. Okay, so penyelidikan pendekatan induktif dan juga diduktif untuk pendidikan antara lain difahami sebagai kategori, ia dibahagikan kepada kategori. Jadi kedua-dua jenis ini berbeza antara satu sama lain. Jadi pendidikan induktif terutamanya memberi tumpuan kepada membina teori-teori baru, sedangkan pendidikan deduktif memberi tumpuan kepada mengesahkan teori. Untuk pendidikan induktif ni pula dia sangat menumpukan tumpuan untuk membina teori-teori baru, melainkan dengan pendidikan deduktif yang memberi tumpuan untuk mengesahkan teori yang sudah sedia ada. Apakah itu pendidikan induktif? Pendidikan induktif ni tadi mewujudkan pengetahuan yang baru. Okay, sebagai seorang pendidik ni dia harus ada bidang yang diminat. Lepas tu pendidik mencipta masalah, pendidik sendiri yang mencipta masalah dan juga yang dipilih daripada bidang dan mengembangkan persoalan kajian daripada pendidikan tersebut. Pendidikan induktif dia mewujudkan pengetahuan yang baru, maksudnya dia yang membuat, dia yang membentuk, pendidik itu sendiri yang membentuk persoalan kajian, permasalahan kajian. Okay. Jadi ini berkenaan dengan bidang-bidang yang pendidik itu minat. Okay, contohnya pendidik itu berminat di dalam bidang prasekolah. Jadi dia akan mencarilah masalah untuk mengembangkan soalan pendidikan tersebut. Dia kemudian cuba mencari data melalui pemerhatian. Seorang pendidik boleh bergantung pada pelbagai pendidikan dan mengumpul data untuk soalan pendidikan. Jadi ini boleh menjadikan kaedah temu bual ataupun kaedah pemerhatian. Jadi pendidikan induktif ini dia lebih kepada kualitatif ya. Okay. Dalam peringkat analisis, pendidik cuba mencari corak daripada data. Di peringkat akhir pendidikan, pendidik membina teori menggunakan data yang telah dikenal pasti. Pendidikan induktif tadi adalah satu proses yang logik. Dia bermula daripada satu hasil kajian, lepas itu dia berusaha membangunkan satu penjelasan teoretikal daripada hasil pemerhatian yang penyelidik itu telah buat. Contoh pertanyaan untuk pendidikan induktif iaitu apa yang menyebabkan pencemaran udara paling banyak? Itu adalah contoh soalan untuk pendidikan induktif. Untuk penyelidikan
didaktif boleh difahami dan ia adalah satu proses ujian hipotesis untuk mengesahkan teori-teori yang sedia ada. Dia tidak semesti pendidikan didaktif. Dia membina masalah baru, dia membina teori-teori yang baru, tapi melainkan untuk didaktif ini tadi dia menggunakan teori yang sedia ada. Jadi dia akan memperluaskan lagi teori-teori tersebut dengan hasil-hasil data yang dia telah kumpul dalam membuat kajian. Untuk penyelidikan induktif, dia membina bangunan. Dia membina sesebuah bangunan, contohnya membina rumah. Okay, membina rumah. Jadi untuk penyelidikan didaktif, dia nak mengesahkan yang bangunan itu ada kukuh ataupun tidak. Itu adalah contoh untuk mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. Jadi pendidikan induktif ni dia menggunakan kualitatif, pendidikan didaktif tadi dia menggunakan kuantitatif. Ya, jadi perbezaan di antara kedua-duanya adalah induktif ni tadi bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru ataupun mencipta teori baru. Didaktif bertujuan untuk mengesahkan teori-teori tersebut itu tadi, teori-teori yang telah dibuat ketika pendidikan induktif. Okay. Untuk induktif kebanyakannya digunakan dalam pendidikan kualitatif yang bertujuan mencari data deskriptif. Okay. Untuk didaktif digunakan dalam pendidikan kuantitatif yang kebanyakannya berkaitan dengan nombor. Okay. So seperti yang kita tahu, induktif adalah kuali, didaktif adalah kuantitatif. Dalam pendidikan induktif, penyelidik cuba mencari corak melalui pemerhatian, tapi didaktif menggunakan pemerhatian dengan tujuan untuk mengesahkan corak tersebut. Ya. Jadi induktifnya mengumpul dan mentafsir. Okay. Itu saja daripada saya. Saya berharap informasi dan juga pengetahuan yang saya kongsikan ini akan memberi manfaat kepada rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera.